GST hanya akan dilaksanakan semula selepas kajian terperinci dilakukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Parlimen malam ini bersama saya Andy Reza Rohadian. Saudara, ketika sesi perbahasan, Timbalan Menteri Kewangan II Muhammad Shahar Abdullah menafikan kos vaksin untuk seorang rakyat Malaysia lebih mahal daripada Belgium. Jelas beliau, negara itu menempah 33.5 juta dos vaksin untuk diberikan sebanyak 2 dos seorang, melibatkan 16.7 juta rakyat dengan harga 1.38 bilion ringgit. Ini bermakna harga untuk seorang rakyatnya adalah RM82.40. Harga yang dibayar untuk 26.5 juta iaitu 2.05 bilion ringgit untuk Malaysia. Jadi harga seorang bagi 26.5 juta rakyat Malaysia untuk 70% adalah RM77.35 Malaysia. Ini nampaknya Malaysia lebih rendah daripada Belgium. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan perbahasan RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 pindaan 2020. Ya, dan mengenai proses perolehan bekalan vaksin COVID-19 pula, Muhammad Shahar menegaskan tiada orang tengah dalam urusan berkenaan. Sebaliknya, ia hanya kepada syarikat farmasutikal. Ada perkara juga yang harus saya membuat penjelasan berkaitan tentang bagaimana kita menetapkan perolehan bekalan vaksin ini. Ini ramai yang disebut tadi. Ada orang tengah, ada commissions. Ini perkara-perkara yang netizen juga bercakap dan rakyat di luar sana juga bercakap. Saya nak bagi jaminan kepada Yang Berhormat Senator, kerajaan akan membuat proses perolehan hanya kepada syarikat farmasutikal dan tidak akan ada orang tengah yang mengambil keuntungan daripada proses perolehan ini. Kerana apa? Kerana kita mempunyai 4 kaedah-kaedah pemerolehan yang kita lakukan. Yang pertama, seperti mana yang saya sebutkan tadi, rundingan terus dengan syarikat farmasutikal. Yang kedua, pernyataan dalam COVAX Facility, COVAX Optional Purchase Agreement dengan izin. Yang ketiga, G2G bilateral. Dan yang keempat, secara tender terbuka dalam masa jangka yang panjang. Sudah pasti, jawatankuasa jaminan akses vaksin yang dipengusikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bersama-sama dengan MOSTI diselia oleh Kementerian Kewangan. Kita akan pastikan semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi akan diberi keutamaan dalam memastikan rancangan kita berada di tahap yang optimum. Berhubung penerima vaksin, Muhammad Shahar yakin ia akan diagihkan secara adil. Malah kementeriannya bersama MOSTI dan KKM akan memastikan vaksin yang sampai di negara ini juga adalah selamat untuk digunakan. Bagi sesi perbahasan RUU berkenaan, antara isu yang dibangkitkan ahli Dewan adalah mengenai allaun petugas barisan hadapan dan keberkesanan penyampaian kepada kumpulan sasar. Saya juga hendak membangkitkan soal allaun khas frontliners dengan izin. Yang mana kaki tangan barisan hadapan menerima allaun khas. Saya juga hendak mencadangkan supaya allaun khas dinaikkan sedikit daripada 200 kepada 300 ataupun 400 bulan. Kepada anggota tentera, polis, kastam, immigration, bomber, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) yang terbabit secara langsung dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP yang berkaitan. Ini termasuk juga frontliners kepada kumpulan media yang sentiasa turun ke lapangan
melaporkan kes-kes COVID-19 serta kaki tangan seperti Parlimen Malaysia hari ini kerana mereka juga sanggup bergadai nyawa untuk bertugas. Mungkin boleh dipertimbangkan allowance khas itu juga walaupun tidak sebanyak seperti mana frontliners yang hardcore dengan izin. Tentunya pada ketika ini kepentingan ekonomi dan juga keselamatan rakyat menjadi fokus utama kerajaan. Kita terpaksa menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersama coronavirus. Kita harus hidup bersama coronavirus ya, dalam kehidupan seharian kita. Ya. Peruntukan tambahan sebanyak 20 bilion pada saya bukan masalah besar untuk menyokong untuk ianya diluluskan. Tetapi pada waktu yang sama kita juga ingin memastikan bahawa keberkesanan penyampaian kepada target group. Dan kita tahu bahawa kita ada pelbagai pakar dalam bidang ini dan sepatutnya kita duduk bersemeja dengan pembuat dasar. Apa yang perlu buat, kita buat setegas-tegasnya. Kita tepikan semua isu-isu yang boleh menghalang dari segi politik, dari segi sebagainya. Jangan guna tu untuk sebagai penghalang untuk kita perangi COVID ini. Kerana selagi kita tak selesaikan isu COVID ini, isu-isu lain akan terus menghantui kita. Kita sekolah pun tak boleh, ekonomi pun tak bagus, macam-macam. Hidup pun tak senang, hari-hari menapas ikut benda ni. Kan kalau kita rasa kari ni hari-hari rasa kari dekat topeng kita ni. Adakah kita nak macam ni selama-lamanya? Kalau kita tak buat sesuatu, kan? Ini merentasi sempadan. Kalau negara sebelah sana buat elok, ada contoh-contoh yang baik, ikutlah mereka. Kalau mereka buat tak elok, kita jadikanlah sempadan. Kerana kita perlu hadapi ini secara bersama. Dalam pada itu, menerusi RUU Kewangan, Muhammad Shahar memaklumkan kerajaan berusaha mengurangkan ketirisan cukai sebagai antara strategi bagi menambah baik pentadbiran cukai di negara ini. Bagi tujuan tersebut, penambahbaikan akan dilakukan menerusi pengurusan data dan strategi integrasi data dengan agensi-agensi berkaitan. Antara strategi lain adalah mengurangkan amalan kurang lapor dan isytihar, memperluaskan asas hasil kerajaan dan memanfaatkan potensi sektor tidak formal. Muhammad Shah berkata pandemik COVID-19 turut menjadi antara faktor yang menjejaskan kutipan hasil cukai negara. Pandemik COVID-19 merupakan satu elemen yang telah menjejaskan kutipan hasil kerajaan. Seperti mana yang telah disebutkan tadi, hasil kerajaan telah disemak menurun kepada 227.3 bilion berbanding anggaran asal semasa bajet dibentangkan pada tahun 2019 bagi bajet tahun 2020 iaitu 244.5 bilion, kira-kira 18%. Walaupun kerajaan akan terus berusaha memperkukuh dan memaksimumkan kutipan hasil cukai dan meningkatkan keapungan cukai melalui insentif pembaruan cukai seperti mana yang kita bawa dalam langkah cukai dalam Belanjawan 2021. RUU berkenaan diluluskan menerusi undian suara. Terdahulu menerusi sesi perbahasan RUU Kewangan, beberapa ahli Dewan menyarankan kerajaan mempelbagaikan kutipan cukai demi mewujudkan imbangan ekonomi yang lebih stabil, sekaligus tidak hanya bergantung kepada sektor-sektor tertentu. Senator Idris Ahmad berkata kerajaan tidak harus bergantung kepada hasil percukaian antaranya dari Petronas, sebaliknya perlu memikirkan pelan sumber alternatif. Sumbangan daripada Petronas yang memberikan kepada kerajaan tidak kurang sebanyak 30 bilion. Cuma pada tahun lepas daripada tahun 2019, maka sumbangan daripada Petronas sebanyak 59 bilion. Artinya 30 bilion sumbernya ialah daripada Petronas. Namun begitu, dengan suasana keadaan harga minyak yang menjunam, kerajaan perlu memikirkan tentang pelan bagi mengganti sumber yang sepatutnya.
Sementara itu, Senator Saban Nimat menyarankan kerajaan turut memberi fokus kepada kumpulan M40 walaupun kerajaan memberikan pengecualian cukai di bawah pakej rangsangan ekonomi. Pada pandangan saya, insentif tersebut alhamdulillah telah dapat menangani masalah khususnya kepada golongan B40. Cuma soalan saya, apakah langkah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi membantu kumpulan isi rumah M40 dan T40 untuk berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19? Dan menerusi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Eksais Pindaan 2020, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri berkata cukai barangan dan perkhidmatan GST hanya akan dilaksanakan semula selepas kajian terperinci dilakukan bagi memastikan ia tidak menjejaskan kepentingan rakyat. Walaupun diakui ia merupakan sistem percukaian yang komprehensif berbanding cukai jualan dan perkhidmatan SST, namun kerajaan mengambil iktibar perkara yang berlaku sebelum ini. Mungkin ada kelemahan-kelemahan sebelum ini yang menyebabkan GST itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya isu-isu berkaitan dengan refund dan sebagainya, dan perkara-perkara sebegini adalah perlu diambil perhatian, dan itu juga kesannya terhadap IHP ataupun indeks harga pengguna. Perkara-perkara ini sekiranya kita dapat atasi dengan kerjasama semua rakyat Malaysia, saya percaya kita akan dapat mengembalikan semula, tetapi dalam keadaan di mana rakyat benar-benar bersedia. Sesi penggulungan beliau itu kemudiannya mendapat celahan Senator Muhammad Apandi Muhammad. Kutipan GST ni hampir 1 kali ganda bila berbanding dengan kutipan sales tax saja campur dengan service tax. Dan daripada praktis yang kita dah buat tu, amalan kita, ada nampak kesan tak kepada kenaikan harga barang? Kerana GST ni sukar untuk mana pihak lari daripada cukai. Jadi kita boleh mengurangkan kadar black economy. Ada di mana loophole kalau boleh cerita? Kerana sekarang ni Persatuan Akauntan Negara baru ada bermesyuarat, mesyuarat agung dia. Memang dia mencadangkan GST balik. Sebab tu 94 negara besar-besar dunia semua praktis GST ni. Minta mohon penjelasan sikit yang Timbalan Menteri. Tetapi bagi GST, ianya adalah merupakan multi-tier tax yang bertingkat. Beberapa, walaupun input tax itu dikembalikan, tetapi seperti mana yang kita sedia maklum dalam pelaksanaan sebelum ini, ianya juga menimbulkan masalah dispute. Apabila menimbulkan masalah dispute, pulangan itu sepatutnya 14 hari tetapi tidak dapat dilakukan kerana adanya dispute, sudah tentulah menyebabkan apabila berlaku begini, maka pihak-pihak yang terlibat dalam rantaian ini akan sedikit sebanyak menaikkan harga. RUU Eksais Pindaan 2020 kemudiannya diluluskan. Sementara itu, Datuk Abdul Rahim memaklumkan pindaan bagi Akta Kastam 1967 antara lain bertujuan menambah baik, menyeragam dan mengemaskini peruntukan sedia ada. Pada masa sama memasukkan peruntukan baharu dalam Akta Perundangan Cukai supaya lebih telus dan efisien selari dengan perubahan semasa polisi percukaian. Jelasnya pindaan itu juga dilaksanakan bagi tujuan memperkasa tindakan penguatkuasaan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM untuk memastikan pematuhan cukai dan mengurangkan ketirisan hasil cukai. Pindaan turut dilaksana bagi membolehkan tindakan lebih cepat dan berkesan dapat dijalankan dengan menambah baik peruntukan tertentu berkaitan kuasa pegawai kastam untuk mengurus tahanan reman di tempat tahanan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta kuasa pegawai kastam untuk menjalankan proses sitaan dan siasatan kes dengan lebih cepat.
Sudah tiba masanya kerajaan meluluskan permohonan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM agar anggotanya diberi kelengkapan senjata api untuk tujuan pelindungan diri selain menimbulkan kegerunan kepada penjenayah. Malah ugutan bunuh yang diterima mereka menguatkan lagi keperluan fasiliti berkenaan. Senator Datuk Wira Othman Aziz membahaskan kerajaan juga disaran memberi perlindungan khas kepada anggota kastam yang terlibat dengan siasatan jenayah dan penyeludupan serta kes berprofil tinggi. Kita juga tahu bahawa Jabatan Kastam mempunyai Kobra, iaitu pasukan tempur operasi medan kastam. Yang ini kita kira macam hebatlah. Cumanya kita nakkan mereka ini diberikan orang kata apa, kuasa untuk shot to death sekiranya mereka menghadapi pihak-pihak yang memberi ancaman dengan niat untuk membunuh anggota itu semasa dalam tugas. Senator Muhammad Zahid Mat Arif pula mahu kerajaan menyemak semula Akta Kastam Seksyen 141 supaya anggota kastam diberikan ganjaran atas usaha mereka menyalurkan maklumat berkaitan penyeludupan dan merampas barang berkenaan dengan jumlah besar. Kebelakangan ini kita lihat rampasan semakin kurang. Sedangkan di pasaran kita ada rokok seludup, rokok itu dan macam-macam lagi, arak seludup. Saya yakin kalau reward ini dikembalikan, mereka akan kerja bermati-matian. Ini reward ini memang dibenarkan dalam Akta Kastam 141, Seksyen 141, 1967. Ini bukan nak mengada-ngada ni. Senator Nuridah Muhammad Saleh berpandangan setiap agensi yang mengeluarkan lesen termasuk JKDM amat terdedah dengan aktiviti rasuah sama ada secara sukarela mahupun dipaksa. Program-program peringatan ataupun tazkirah perlu diberikan selalu kepada pegawai-pegawai bagi mengingatkan mereka yang lupa. Seseorang pekerja ataupun pegawai khususnya yang beragama Islam yang meletakkan asas kepercayaan bahawa semua perbuatan mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seadilnya, dan beriman dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa kedua pemberi dan penerima rasuah tempatnya adalah di neraka Allah, insya-Allah akan takut melakukan penyelewengan tersebut. Saudara, Dewan Negara hari ini meluluskan 5 rang undang-undang. Rang undang-undang berkenaan adalah Rang Undang-Undang Kewangan 2020, Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Eksais Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Zon Bebas Pindaan 2020 dan Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19 Pindaan 2020. Esok yang merupakan hari terakhir persidangan Dewan Negara, 4 lagi RUU akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua, iaitu Rang Undang-Undang Cukai Jualan Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Cukai Pelancongan Pindaan 2020 dan Rang Undang-Undang Koperasi Pindaan 2020. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim hari ini menegur sikap sesetengah ahli Dewan Negara yang tidak berada dalam Dewan selepas menandakan kehadiran mereka. Beliau berasa kecewa dengan tindakan berkenaan berikutan kehadiran ke persidangan Dewan Negara adalah sangat penting. Telah dibawa kepada pengetahuan saya bahawa sebahagian daripada ahli-ahli yang berhormat selepas menekan butang dalam Dewan ini yang menandakan untuk kehadiran tidak lagi dilihat pada hari berkenaan. Dan amalan ini setelah diteliti harus ditiadakan di Dewan ini. Kita telah bersumpah bahawa kita akan melimpahkan taat setia serta mempertahankan perlembagaan. Untuk itu,
maka kehadiran kita di Dewan ini hendaklah seperti tuntutan semangat tersebut. Tegas beliau, kehadiran di Dewan Negara penting bukan hanya pada sesi perbahasan sahaja tetapi juga pada sesi lain bagi membolehkan isu berkenaan dasar negara dan kebajikan rakyat boleh dibangkitkan. Tan Sri Dr. Rais berkata demikian selepas sesi mengangkat sumpah Ahli Dewan Negara baharu hari ini. Saudara Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Khairil Nizam Khairuddin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara bagi penggal pertama. Upacara pemasyuran diadakan di hadapan Tan Sri Dr. Rais Yatim. Khairil Nizam merupakan lantikan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Beliau berazam membawa isu kebajikan anak muda bagi memastikan mereka tidak terpinggir dalam arus pembangunan. Isu unemployment ataupun pengangguran, yang di mana bagaimana kita nak close the gaps, mengurangkan, dan bagaimana kita nak membawa aspirasi anak muda dalam Majlis Pekerjaan Negara yang akan diketuai oleh, dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri yang telah dibentangkan dalam bajet baru-baru ni. Ketiganya juga saya memfokuskan tentang kesejahteraan hidup anak muda. Jadi dalam keadaan sekarang kita tengok anak muda struggling, dan bagaimanakah polisi-polisi yang boleh kita perjuangkan khusus untuk anak muda mengambil kesempatan daripada Belanjawan 2021 untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka pada tahun 2021. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Negara menzahirkan ucapan tahniah kepada Senator Khairil Nizam. Beliau berharap tanggungjawab membela kepentingan rakyat dapat dilaksanakan sebaiknya. Pengalaman, latar, profesionalisme dan kepakaran yang berhormat diharap dapat digembling sepenuhnya dengan cerminannya bukan sahaja perlu diterjemahkan dalam sesi persidangan di Dewan ini tetapi juga harus meliputi semua aspek agar sesuai dengan kedudukan Dewan Negara selaku badan legislatif tertinggi Malaysia. Saudara, minggu lepas Dewan Negara telah meluluskan Belanjawan 2021. Bagi ahli Dewan, mereka berharap belanjawan berkenaan benar-benar dapat membantu menyelesaikan isu kebajikan rakyat. Antara yang harus ditekankan termasuk pembangunan luar bandar dan kebajikan veteran badan beruniform yang dilihat perlu diberi perhatian ketika negara menghadapi pandemik COVID-19. Kita melihat ada peningkatan dan kita melihat juga keupayaan JAKUA untuk mengurus. Namun terdapat juga bajet-bajet di kementerian lain yang saya nyatakan tadi. Ada bajet baik pula sekolah-sekolah orang asli, baik di bawah Kementerian Kesihatan, program-program pembangunan kesihatan orang asli, dan kita lihat supaya semua agensi kerajaan main peranan, tidak terletak di bawah JAKUA semata-mata. Kerana bajet tidak membezakan mana bertak, mereka yang di luar bandar seharusnya mendapat menikmati apa yang telah disediakan. Contohnya infrastruktur jalan kampung, Dewan Orang Ramai dan sebagainya. Pastinya perancangan oleh JPKK telah diambil kira oleh jabatan dalam meluluskan projek tersebut dan membina apa yang patut dibina. Setiap belanjawan yang kita buat atau kita luluskan, memang tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Kita tidak menafikan bahawa kualiti hidup masyarakat kita memang sudah pun meningkat dari masa ke masa. Ianya ada seronoknya dan juga tidak seronoknya. Khususnya berhubung dengan allowance kenangan pingat jasa Malaysia. Tahun lepas, tahun ini kami diberi, saya pun dapat RM500 untuk tahun 2020. Sepatutnya ia telah menjadi dasar sedia ada. Bila jam menjadi dasar sedia ada, tahun depan mesti ada peruntukan untuk beri lagi.
Institut Latihan Pimpinan Politik perlu diwujudkan bagi memberi pendedahan kepada ahli parlimen dan senator berkaitan etika dalam dewan ataupun ketika berhadapan dengan masyarakat umum. Menyarankan perkara itu, Yang di-Pertua Dewan Negara berkata, langkah ini dapat mendidik mereka agar lebih berhemah ketika membentangkan usul dan berbahas tanpa dicemari tingkah laku memalukan. Aluran isian kepada latihan tadi mesti menepati beberapa syarat yang memberi payung kepada masyarakat pelbagai kaum. Adilkah misalnya kalau dari 222 ahli parlimen tadi tidak ada sebarang latihan diberi? Tidak adil. Cara bercakap, isi ucapan, cara untuk menggarap sesuatu perkara tanpa teks. Bagaimana nak mengingat data-data? Bercakap kepada RTM, beliau turut mencadangkan institut tersebut dibiayai oleh kerajaan memandangkan ia melibatkan kos yang tinggi. Agenda reformasi parlimen perlu diteruskan kerana pelaksanaannya telah menampakkan kesan positif dalam memartabatkan institusi perundangan tertinggi negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun berkata, langkah seterusnya yang akan segera dilaksanakan parlimen adalah mewujudkan lebih banyak jawatan kuasa pilihan khas. Ia penting bagi memastikan keputusan lebih beraccountability dapat dihasilkan menerusi mekanisme simak dan imbang. Jelas Datuk Azhar buat permulaan 8 jawatan kuasa pilihan khas akan ditubuhkan melibatkan 8 kementerian berbeza. Niat saya itu dan niat Sekretariat Parlimen juga ialah untuk membudayakan penggunaan jawatan kuasa pilihan khas ni. Kalau di England, di House of Commons tu kita lihat tiap-tiap ministry tu dia ada jawatan kuasa pilihan khas sendiri. So, jawatan kuasa pilihan khas ni lah akan menjadi satu proses check and balance tu kepada fungsi kementerian yang berkenaan. So, kalau itu boleh dibudayakan di sini, maka saya rasa itu adalah satu matlamat yang amat baik. Bercakap secara eksklusif kepada RTM, Datuk Azhar turut memaklumkan Parlimen telah menerima peruntukan daripada Kementerian Kewangan untuk mewujudkan 13 jawatan secara kontrak bagi melicinkan penubuhan jawatan kuasa tersebut. Baik saudara, lebih banyak kupasan lanjut mengenai institusi Parlimen, jangan lupa ikuti temu bual eksklusif bersama kedua-dua speaker Dewan menerusi segmen Imbasan Parlimen 2020 dalam Berita Perdana dan Berita Parlimen esok. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Bagi menamatkan keresahan masyarakat Islam, JAKIM akan mengeluarkan senarai nama pengimport daging dan jenama yang dibenarkan serta mempunyai lesen yang sah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menegaskan ia bagi memastikan masyarakat Islam di negara ini dapat membeli daging import yang halal sepenuhnya tanpa rasa ragu. Jelasnya lagi, beliau bersama JAKIM akan turun padang untuk meninjau premis-premis pengimport daging. Saya juga difahamkan berkenaan dengan lesen-lesen tersebut juga terkait dengan kementerian-kementerian lain. Justru kami akan mengadakan kerjasama lebih erat lagi. Dan saya sendiri insya-Allah akan cuba mengambil kecaknaan serta akan meninjau sebarang bentuk permasalahan yang ada kena-mengena dengan halal JAKIM, di mana kelemahan-kelemahan kalau ada untuk kita kemaskinikan. Dan hal ni kita akan terus berkolaborasi dan kita tengok sejauh mana tugasan atau bidang kuasa yang diberikan kepada kita. Saudara, berita Parlimen berakhir di sini. Amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Kita jaga kita. Salam hormat, selamat malam.